Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wanitanya. Usahawanti, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton wanita hari ini? Kami harapkan anda dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera insya-Allah. Dan alhamdulillah kami hari ini berdua, saya bersama dengan adik saya hari ini kembali bersiaran selepas anda baca macam-macam artikel berkaitan dengan Yana yang kurang sihat minggu lepas. Dah sihat Yana? Alhamdulillah kembali pulih kesihatan saya. Bersyukur sangat-sangat. Dan betul lah Fiza, orang katakan dalam hidup ni nikmat paling besar yang kita dapat antaranya adalah nikmat rezeki. Sekarang ni saya dah pulih sepenuhnya alhamdulillah. Kuarantin pun dah habis 28 Februari hari itu. Suami saya pun sama juga. Tetapi sekarang ni orang kata kadang-kadang tu masih lagi rasa penat yang cepat. Ya betul, rasa penat. Bila Yana bercakap macam ni sebab tadi kami saya berkesempatan juga bila Yana sampai Yana dah sihat dan saya pun pernah mengalami perkara yang sama. Yana apatah lagi ketika saya dijangkit tak COVID. ada vaksin belum waktu lagi vaksin lagi kan. Jadi simptomnya ada lebih kurang mungkin seperti yang Yana rasakan dengan rasa badan sakit, sukar nak bernafas dan sebagainya. Tapi yang mungkin ramai dalam kalangan penonton tak tahu ataupun yang mungkin tak pernah mengalaminya, ini antara simptom long COVID yang kadang-kadang boleh mengganggu kehidupan seharian kita juga. Betul. Dan pernah juga kami bawakan berkenaan dengan topik long COVID di wanita hari ini yang mana ianya benar-benar berlaku kepada bekas pesakit COVID-19 yang mana simptom-simptomnya mungkin akan memberi kesan selama mana kita tak tahu dalam diri seseorang yang baru pulih daripada COVID. Dan baru-baru ini juga saya terbaca yang antara simptom long COVID juga adalah memberi kesan kepada saraf pesakit itu sendiri. 60% yang telah dilaporkan. Itu antara paparan di Dada Akhbar yang dikongsikan semalam di Berita Harian. Dan ini jugalah suka kami untuk ingatkan diri kami dan juga anda penonton-penonton wanita hari ini, sebaik mungkin kalau boleh kita mampu untuk menjaga diri kita dan juga insan-insan di sekeliling kita. Apa yang kita nak kongsikan ini adalah untuk kita ada sikap bertanggungjawab. Walaupun kita sekarang ini bersedia untuk menghadapi fasa endemik, hidup bersama dengan virus ini, tetapi haruslah kita akur dan patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan, kerana dengan cara ini sebenarnya kita bukan saja menjaga diri kita tapi juga menjaga keselamatan orang di sekeliling kita. Sebab ada orang dia kata, oh tak apalah saya kena jangkitan tapi saya tak teruk. Tapi ada dalam kalangan individu-individu yang mungkin jangkitan ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada mereka. Jadi apa yang paling penting sekali selain daripada SOP yang kita harus ikuti, pastikan anda juga telah pun mendapat dos vaksinasi. Lengkapkan dos penggalak anda kerana bagi mereka yang belum lagi melengkapkan dos penggalak untuk Sinovac, anda 31 Mac ini merupakan tarikh akhir untuk anda mendapatkan dos penggalak. Betul, dan saya harap ramai tidak akan mudah terpengaruh dengan perkara-perkara negatif yang berkaitan dengan vaksin dan sebagainya. Ini sudah diberi kajian dan kita juga semakin hari semakin pulih negara kita pun. Sekarang ini dunia secara keseluruhannya Fiza, antara ikhtiar yang dilakukan juga adalah dengan memberikan vaksin kepada seluruh rakyat di seluruh dunia. Dan kalau kita lihat statistik COVID-19 di negara kita sehingga semalam, dilaporkan sebanyak 27,500 kes. Yang saya kira kan Fiza, takut sebenarnya makin lama makin meningkat dan sedar tak sedar saya juga sebenarnya menyumbang kepada statistik bukan COVID-19. macam tu. Ini sebenarnya itulah yang kita katakan, kita cuba sedaya upaya sebaik mungkin untuk mengelakkan diri kita daripada dijangkiti. Tetapi kalau orang kata malang tu tak berbau kan, tapi tak apa, alhamdulillah dah pun sihat. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang ini untuk sentiasa kekal menjaga keselamatan dan juga kesihatan diri kita. Okey, tapi anda jangan risau. Bagi anda yang mungkin dah bersama dengan kami selama puluhan tahun ini, yang setiap tahun pasti menantikan kehebatan dan juga kemeriahan anugerah juara lagu. Anugerah juara lagu pada tahun ini bakal berlangsung pada hari Ahad nanti dan di kesempatan itu juga bersempena dengan AJL 36, jom dengarkan Hot FM sepanjang hari untuk peluang menang hampir RM10,000 Yana. Wow, banyaknya. Bersempena dengan Hot JL. Jadi kalau nak tahu info lanjut boleh terus ke www.hotfmaudio dan jangan lupa tahu untuk ikut Instagram
Hot FM 976 untuk anda ketahui update-update terkini mengenai Hot FM. AJL 36. Kalau Fiza sendiri kan ada ramai line up tahun ini, finalis tahun ini. Antara lagu yang Fiza suka? Rahsia lah, tak bagi tahu. Nanti orang kata bias pula sebab kita jumpa kan. Saya pun rahsia lah kalau macam tu. Kita rahsiakan. Anda kena terus tonton program-program di Wanita Hari ini kerana sebenarnya saban hari kami akan terus kongsikan siapa antara barisan-barisan finalis dan insya-Allah hari Isnin nanti selepas habis tamat AJL nanti kita akan bersama dengan siapakah yang bakal membawa pulang anugerah juara lagu ke-36. Tak sabar pula nak tengok kan sebab setiap tahun memang tunggu-tunggu depan kaca televisyen menonton AJL dan daripada tahun ini kecil kan lah. Betul. Dia macam childhood tu kan. Sampailah sekarang ini apa pun harap anda semua terhibur dan semoga lagu kegemaran anda akan menjadi juara. Apatah lagi selepas beberapa tahun ni dalam keadaan pandemik ni kan. Betul. Dan kita nak kongsikan antara satu lagi topik yang ini juga sebenarnya sedikit sebanyak banyak terjadi dalam kalangan masyarakat kita khususnya golongan wanita. Tapi sebelum kami nak kongsikan kepada anda tentang topik yang bakal dibawakan pada hari ini, kita saksikan dahulu perkongsian rangkuman TikTok yang sempat dirangkumkan oleh Natasha Hamzah. Jom kita tengok. Giving you what you want and more, giving you every piece of me. I don't want, never can afford. I just want you to love for free. Can't you see that I'm getting bored? Giving you every piece of me, piece of me. I'm not afraid anymore. What makes you sure you're all I need? Forget about it. When you walk out the door, leave me torn, teaching me to live without it. Cause I know it won't perfect, but I've never felt this way before. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. Cause you didn't mean what you wrote in that song about me. Cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you. But I kinda feel sorry for them, cause they'll never know you the way that I do, yeah. Today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. Cause I know aku ingin engkau ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Okey, itu dia antara rangkuman video TikTok yang sempat dirangkumkan oleh wartawan kami. Dan sebenarnya Fiza, ia berkait rapat dengan topik yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu anxiety dan juga depression. Anxiety dan juga depresi yang saya kira ini bukan pertama kali kita bawakan topik ini di Wanita Hari ini dan sering kali juga kita bawakan, kita bahaskan dan kita beri kesedaran kepada masyarakat tentang ini sebenarnya masalah mental juga, antara masalah besar yang sedang melanda rakyat di negara kita malah di seluruh dunia. Ya, apatah lagi hari ini kita nak fokuskan pengkhususannya kepada golongan wanita. Dan kalau kita bercakap tentang golongan wanita ini yang kebiasaannya memakai pelbagai topi. Seorang wanita yang belum berkahwin, mungkin dia bukan saja seorang wanita, seorang anak perempuan, seorang adik, seorang pekerja, malahan dia juga belum menjadi seorang majikan dan juga tanggungjawab sebagai seorang rakan. Bagi wanita yang telah pun mendirikan rumah tangga pula, memikul tanggungjawab sebagai seorang isteri, sebagai seorang banyak ibu, topi yang dipakai. macam-macam topi yang dipakai oleh golongan wanita ini. Dan apabila bercakap tentang anxiety maupun depresi ataupun kemurungan ini, ia adalah satu perkara yang tak dapat dilihat secara fizikal. Yang mana kalau kita jatuh, lebam, ada nampak lukanya. Kalau kita patah kaki, ada nampak di simen di luarnya. Tapi kesakitan sebegini yang tak dapat digambarkan, tak nampak
tidak dilihat dengan mata kasar, malahan kadang-kadang sukar untuk difahami oleh orang-orang sekeliling. Mulalah orang kata mengada-ngada lah. Kenapa dia ni macam ni, moody dan sebagainya. Ini yang akan kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Dan seperti biasalah, kalau anda mungkin ada sebarang pengalaman insan-insan yang terdekat dengan anda ataupun anda sendiri yang mungkin rasanya mengalami masalah yang sama tetapi tidak difahami oleh ahli keluarga maupun rakan-rakan, kongsikan bersama kami di media sosial kami yang tertera di kaca TV. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan beberapa orang tetamu untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, iaitu anxiety dan juga depresi. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Awak? Ni apa ni? Ni apa ni? Saya Bayam. Saya tahu ni Bayam. Tapi awak tahu kan yang saya benci Bayam? Berapa kali saya nak cakap dengan awak ni? Sangat ke tak faham ke yang saya tak suka, saya benci? Kenapa susah sangat awak nak faham ni? Apa masalah awak? Saya lupa. Awak ni memang tak boleh harap langsung kan? Ini saya benci awak! Ah! Mengharapkan kamu jika bukan cinta, mau apa hati? Saya minta maaf kalau saya tak berapa sensitif dengan keadaan awak sekarang ni. Saya janji saya tak akan lupa lagi. Saya tahu awak tertekan. Lagi-lagi awak mengandung macam ni. Kalaulah boleh pindah perasaan tertekan awak tu dekat saya, dalam mudah saya buat. Saya sanggup buat apa saja untuk awak. Lakonan hebat Janan Nick dan juga Errol Zafril dalam petikan drama Cari Aku di Syurga yang saya kira sebenarnya sangat-sangat menggambarkan topik yang kita nak bawakan pada hari ini, iaitu anxiety dan juga depresi. Di mana kalau kita tengok watak Jana dalam tu tadi, daripada keluarga yang kaya, kemudian pergi tinggal di rumah suami yang miskin dan sebagainya, melalui fasa dan emosi yang berbeza dari sudut mentalnya. Dan apa juga yang nak kita ambil daripada kisah tersebut adalah bagaimana pentingnya sokongan dan juga pemahaman insan-insan di sekeliling kita dalam membantu emosi dan juga mental mereka yang mengalami masalah ini. Bukan kita nak berkongsi tentang ini, tetapi kita akan bersama dengan mereka yang lebih pakar dan ada pengalaman melalui kisah ini. Kita bersama dengan dua orang tetamu kita yang berada dalam talian ketika ini. Kalau boleh diperkenalkan, kita bersama dengan Dr. Nurul Nadia Ismail selaku pakar psikiatri dan juga kesihatan mental daripada KKM. Assalamualaikum, apa khabar Dr. Nurul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fiza dan juga Yohana? Alhamdulillah. Semakin sihat. pulih. Terima kasih doktor kerana sudi bersama dengan kami dan seluruh penonton Wanita Hari Ini. Dan kita juga bersama dengan seorang yang saya kira boleh dikatakan antara advocate berkenaan dengan depression dan juga anxiety ini. Kita sering bawa beliau juga menjadi tetamu untuk membincangkan topik ini. Kita bersama dengan Karl Syafiq. Assalamualaikum Karl. Waalaikumsalam, apa khabar di studio sana tu? Sihat, Alhamdulillah. Ya Allah, Sihat. Apa khabar doktor? Alhamdulillah, sihat. Saya lama tak berjumpa dengan Syafiq ni secara bersua muka lah kan. Syafiq ni rakan lama kami. Dulu sama-sama buat editing kat office ni. Betul lah Fiza, lama betul tak lupa kan? Saya dapat tonton Fiza dekat Wanita Hari Ini pun saya rasa macam
dapat juga dengan Fiza. Alhamdulillah. so sweet. Okey. Tapi apa-apa pun yang penting kita semua dalam keadaan yang baik, bukan saja dari sudut fizikal kita tetapi kesihatan mental kita. Ini yang kita nak bertanya kepada doktor. Doktor, kalau kita bercakap tentang anxiety maupun depresi, kemurungan ini, kita selalu sebut. Tapi sama ada kita tahu, betul-betul faham, kita tahu apakah yang dimaksudkan sebagai anxiety ataupun depresi itu yang menjadi persoalannya. Kalau boleh doktor kongsikan, adakah dua perkara ini perkara yang sama ataupun sebenarnya ada perbezaan antara kedua-dua masalah ini? Okey, that's soalan yang sangat bagus ya, Fiza. Sebenarnya kalau kita nak katakan bahawa apakah persamaan ataupun perbezaan, sebenarnya anxiety dan juga kemurungan kita boleh kategorikan kepada dua kategori kesihatan mental ataupun penyakit mental yang berbeza. Okey, itu yang pertama. Walau bagaimanapun kita kena faham terdapat simptom-simptom yang overlap juga antara satu sama lain. Malahan kajian juga menunjukkan bahawa mereka yang mengalami anxiety hampir 40 ke 50% akan mengalami simptom-simptom kemurungan. Dan mereka yang mengalami kemurungan dalam 60 ke 70% juga akan mengalami simptom-simptom anxiety. Okay, so basically mereka adalah berbeza, tidak sama tetapi mungkin boleh mempunyai simptom-simptom overlap. So itu adalah secara kita kata ringkasnya lah apakah kesamaan ataupun perbezaan antara kemurungan dan juga anxiety. Dari segi istilah, kemurungan itu sendiri adalah kita boleh katakan sebagai mood disorder ataupun kecelaruan dari segi emosi ataupun mood. Okey, secara umumnya. Manakala anxiety ni pula kita katakan sebagai neurotic disorder ataupun kecelaruan dari segi neurosis. Okay, so walaupun sebenarnya kemurungan kita katakan sebagai mood disorder kan, kalau kita nak cakap kemurungan itu sendiri kena ada dua simptom yang utamalah. So sebagai contoh, seseorang itu perlu mengalami perasaan sedih ataupun murung ataupun pilu secara berterusan pada kebanyakan hari, kebanyakan masa selama sekurang-kurangnya 2 minggu ataupun 14 hari. So itu adalah antara simptom utama. Ataupun katakan dia rasa macam mood dia taklah teruk sangat tapi dia merasakan bahawa dia hilang minat untuk nak buat segala aktiviti yang sebelum ni memberikan makna dalam hidup dia dan hilang minat ini juga adalah secara berterusan selama 2 minggu berturut-turut. So itulah yang kita katakan sebagai antara simptom utamalah yang kita kata simptom kemurungan. Okay. Dan kita akan walau bagaimanapun sebelum seseorang itu boleh dikatakan mempunyai major depressive disorder ataupun kemurungan klinikal, kemurungan klinikal ni yang kita akan fokuslah pada hari ini ialah selain daripada dua simptom tadi, dia kena ada simptom masalah sukar untuk tidur ataupun kita kata hypersomnia. Dia nak tidur je sepanjang hari ataupun dari segi makan kan, dari segi makan dia hilang selera makan ataupun dia nak makan tapi dia makan tu macam tak ada perasaan. Dia just nak makan je. Lepas tu dia akan ada hilang fokus ataupun dia tak boleh nak fokus, malahan nak buat keputusan-keputusan mudah dalam kehidupan seharian dia pun sudah sangat sukar kan. Sebagai contoh lah kalau wanita kan, sebab kita ada rancangan wanita hari ini, mungkin Syafiq juga kan sebagai seorang selebriti selalu bila nak keluar kita dah tahu dah nak pakai baju apa kan. It would be such distressing situasi nak pilih baju apa, warna apa dan sebagainya kan. Tapi bagi mereka yang murung, even keputusan tersebut pun boleh menjadi satu bebanan kepada mereka. Boleh tukar 4-5 jenis baju satu pagi. Dahsyat juga ya. Ada lagi nak ditambah ke doktor? Dia bukanlah nak kata macam simptom yang utama, tapi dia macam kita nak kata contoh lah. Contoh apabila seseorang itu tak boleh nak buat keputusan. Okey, baik. Banyak sebenarnya yang doktor dah kongsikan terutamanya dari segi simptom-simptom Kafiza. Sebab apa tahu, kadang-kadang kalau kita dapat kesan perkara-perkara yang disebutkan oleh doktor itu tadi, simptom-simptom itu tadi ada dalam diri kita, mungkin sedikit lebih mudah untuk kita pergi berjumpa dengan orang yang sepatutnya. Kadang-kadang terjadi juga apabila mereka sendiri tidak tahu yang mereka sedang berada dalam anxiety dan juga depresi. Dan ini juga yang saya nak tanya kepada Syafiq. Kalau Syafiq boleh kongsikan. Syafiq juga seringkali bercakap tentang mental health awareness di laman sosial secara umum dan sebagainya. Tetapi kalau nak dibandingkan Syafiq, dahulu dan sekarang ini, mungkin sifat keterbukaan masyarakat kita bila kita bercakap tentang mental health ini bukan lagi sesuatu perkara yang tabu. Kalau dulu rasa takut-takut nak cakap. Kalau kita sendiri ada masalah mental ni, kita juga rasa takut, rasa malu nak berkongsi
seperti dengan umum. Tetapi sekarang konteksnya mungkin sedikit berbeza. Apa pendapat Syafiq? Daripada apa yang saya perhatikan lah ya, tak jauh pun waktu perbezaan antara orang menganggap perkara ini sebagai tabu tu, mungkin 10 tahun lepas orang masih lagi menganggap siapa yang ada ataupun gelutan dengan masalah mental ni adalah orang gila ataupun orang yang tak siuman dan sebagainya. Itu yang sering dilabel lah kan, Itu Syafiq? persepsi masyarakat kan? Itu persepsi masyarakat yang sering kali orang kata kita dengar atau lihat. Dan sebagai contoh, saya sendiri pernah menyaksikan orang yang bergelut dengan masalah mental ni, dengan depresi, keluarga dia sendiri mengurung dia di dalam rumah, tak bagi dia keluar sebab malu untuk supaya orang ramai ataupun jiran-jiran, rakan sekerja dan orang sekeliling tidak menganggap anaknya gila. Dia punya mungkin cara keluarganya tu untuk protektif lah, maksudnya dia rasa nak melindungi anaknya, tetapi dengan cara itu mereka akan kata sebenarnya lebih risau tentang pandangan orang yang mengatakan bahawa anak ni mungkin tak beratus siuman. Saya rasa benda itu tak jauh pun sebab yang apa yang saya saksikan tu tak sampai pun 10 tahun lepas. So dalam masa yang cepat sebenarnya lebih ramai orang terbuka dan juga kita ada lebih banyak platform yang mana kita boleh berkongsi dan juga memberikan pandangan tentang masalah mental ni sebenarnya. Dan saya bersetuju dengan apa yang Syafiq katakan. Sebenarnya kalau kita lihat sampai ke hari ini pun masih lagi ada setengah pihak yang mempunyai antara persepsi-persepsi tersendiri yang kurang memahami dan kurang untuk cuba memahami. Apatah lagi kalau individu-individu tersebut masih lagi bekerja, yang memerlukan perhatian, mungkin memerlukan sedikit kelonggaran untuk mendapatkan rawatan dan sebagainya. Tapi sebelum kita nak berbincang dengan lebih lanjut lagi bersama dengan Syafiq dan juga doktor tentang anxiety dan juga depresi ataupun kemurungan ini, kita nak dengarkan pengakuan daripada seorang gadis berusia 26 tahun ini bernama Nadia, yang individu ini bukan saja ada anxiety tetapi mempunyai masalah anxiety dan juga kemurungan itu saja, ada dua-dua. Jadi kalau kita dengarkan pengalaman beliau, silakan. Menghadapi kemurungan maupun kerisauan melampau secara lazimnya sering dianggap sebagai salah satu masalah kesihatan mental yang tidak penting bagi sesetengah golongan. Rata-rata ramai yang tidak menyedari bahawa memahami situasi mereka yang mempunyai gangguan mental itu sebenarnya mampu membantu menyelamatkan mereka daripada melakukan pelbagai perkara yang tidak diingini. Seperti yang dialami sendiri oleh Nadia, 26 tahun, dia yang telah disahkan mempunyai generalized anxiety disorder with depression mode sejak 6 bulan yang lalu. Pelbagai peristiwa hitam yang menimpa dirinya sebelum ini ternyata telah memberi kesan yang amat mendalam sekaligus menyebabkan dia sering merasa tidak dihargai dan merasa takut akan kehilangan kenalan di sekelilingnya. Pada mulanya saya tak sangka pun yang saya sebenarnya dah lama dah ada simptom anxiety dan depression ni. Jadi benda ni pun dah mula trigger lagi teruk pada 6 ke 8 bulan yang lepas. Kebetulan masa tu pun saya baru je lepas putus cinta dengan bekas teman lelaki saya, dan masa tu juga saya baru lepas ditimpa musibah dengan disahkan positif COVID-19 pada kategori 4. Jadi masa itulah ada lakukan pemeriksaan doktor dan didapati saya ada sedikit tanda-tanda kemurungan. Jadi bila benda itu terjadi dalam waktu yang sama, lepas satu-satu masalah saya jadi susah nak handle. Saya punya degupan jantung makin laju, saya mula rasa macam mual bila saya ada kat tempat yang ramai orang. Dan paling obvious bila saya mengalami masalah tak boleh nak tidur malam, saya jadi lebih sensitif dan seterusnya saya akan nangislah tanpa henti sehingga saya rasa sakit dada. Lepas tu tangan saya mula menggeletar. Kadang-kadang benda tu terjadi pun tanpa sebab dan saya sendiri tak tahu kenapa. Dan seterusnya akan menyebabkan saya rasa down lah, saya rasa terlampau sedih. So masa inilah doktor sahkan saya ada anxiety disorder dan ada sedikit tanda-tanda depression. So bermula dari situlah sehingga sekarang saya masih dapatkan rawatan dekat hospital dan saya diperlukan untuk memakan beberapa jenis ubat yang bertujuan untuk membantu mengawal emosi saya lah dalam kehidupan seharian. Macam mana saya nak cakap,
sakit sebenarnya bila you sendiri yang mengalami situasi macam tu. Saya selalu sangat rasa macam orang sekeliling saya sebenarnya tak kisah pasal saya. Dan saya selalu rasa macam saya ni satu beban lah buat mereka. Tambah lagi macam keluarga saya bukanlah jenis satu keluarga yang faham sangat tentang kesihatan mental ni. Jadi saya tak dapat sokongan yang seperti mana yang saya bayangkan lah. Macam kawan-kawan pula ada juga yang buat keputusan untuk tidak berkawan dengan saya dah. Tapi ada juga 2-3 orang yang memang ada untuk saya. Tapi itulah, tak semua orang faham kan. Macam saya bila ada benda yang trigger saya tu, saya dah pernah sampailah melakukan perkara yang di luar jangkaan dan selalu sangat terfikir untuk lakukan benda yang sama. Sometimes bila saya dah mula nangis tu, saya dah memang tak sedar apa yang jadi. Saya mula garu seluruh tangan saya sebab saya rasa macam tak selesa dengan diri sendiri dan saya rasa macam saya ni satu beban yang besar lah buat mereka. Saya sebenarnya berharaplah yang saya akan dapat pulih suatu hari nanti. Sebab saya dah penat sebenarnya bila setiap hari tak boleh tidur, bila setiap hari akan dapat mimpi buruk dan mimpi buruk tu akan menyebabkan saya rasa murung, saya rasa anxious. Jadi tak ada apa yang saya nak selain daripada dapat rasa balik nikmat untuk jadi bahagia semula macam dulu. Saya pun berharap juga agar orang lain akan lebih memahamilah dan cuba untuk faham situasi mereka yang sama macam saya. Kadang-kadang tu kita nampak je orang tu okey, tapi sebenarnya kita tak tahu kan apa yang orang tu lalui dalam kehidupan mereka. Itu dia doktor. Saya kira pengalaman dan perkongsian yang dikongsikan oleh Nadia yang baru saja berusia 26 tahun. Anak muda ini pastinya mempunyai impian dan juga cita-cita yang besar untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Dan saya kira bukan saya sahaja dan Uyana di studio merasa sebab dengan perkongsian tersebut, tapi juga penonton-penonton. Ini seperti yang telah pun kita kongsikan di awal tadi. Kalau jatuh, sakit, luka nampak di luar. Tapi bila cakap tentang kesihatan mental ini yang kita nak kongsikan kepada penonton. Seperti yang diluahkan oleh Nadia tadi. Tak semua orang faham. Tak semua orang, kita bukan, saya kira bagi Nadia sendiri bukan mengharapkan simpati, tapi pemahaman insan-insan di sekeliling. Kita mungkin tak mampu nak memberi kesembuhan kerana kita bukan doktor, tetapi sekurang-kurangnya sokongan yang kuat daripada insan-insan yang paling dekat dengan kita, contohnya keluarga, sahabat-sahabat di pejabat maupun rakan-rakan, itu yang akan memberi satu peluang dan ruang yang dapat memberi kesembuhan yang lebih cepat mungkin kepada individu-individu ini jika mereka ini dapat diberi sokongan dan juga dukungan daripada insan-insan yang tepat, doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, kalau kita nak bercakap tentang sokongan, macam yang Fiza cakap tadi itulah kan, kita bukan nak mengharapkan simpati kan, tetapi sebenarnya apa yang diharapkan ialah lebih kepada penerimaan. Penerimaan masyarakat untuk menerima bahawa penyakit mental ini juga merupakan salah satu penyakit yang perlu diberikan perhatian dan ianya bukanlah disebabkan oleh stigma ataupun labeling-labeling yang lekat bersama dengan penyakit mental. Sebagai contoh kan, kalau katakan bila seseorang itu mempunyai anxiety disorder kan, dia macam macam yang tadi Cik Nadia katakan, tiba-tiba menjadi takut secara tiba-tiba, berasa macam berdebar-debar, jantung berdebar-debar dan sebagainya kan. So kadang-kadang bila orang mengalami perasaan tersebut, mereka akan cuba menjauhkan diri kan. So stigma masyarakat ialah kau ni tak cukup kuat lah, kau ni sombong lah, kau ni tak cuba lawan dengan baik lah. Ataupun kadang-kadang kalau kemurungan kan, mungkin saudara Syafiq pun mungkin pernah menerima label seperti tak cukup iman ke, tak cukup solat, kebergantungan kepada Tuhan tiada kan. So sebenarnya stigma-stigma yang ada di kalangan masyarakat terhadap mereka yang menderita daripada penyakit mental inilah yang sebenarnya menyebabkan kenapa ramai sangat para pesakit yang lambat datang mendapatkan rawatan kan. Bila dah teruk sangat barulah mereka akan datang buat rawatan kerana bagi mereka tiada pilihan lain kan. So ini semua adalah disebabkan oleh stigma. So apabila kita lebih banyak bercakap kan, sebagai contoh influencer ataupun selebriti terkenal sebagaimana saudara Syafiq lakukan kan, kita juga tahu bahawa Sarimah Ibrahim juga ada terlibat dengan mental health awareness. Tentang kesihatan mental ni. So semua itu sebenarnya membuka ruang kepada masyarakat untuk menerima bahawa penyakit mental ini bukanlah disebabkan oleh buat-buat, bukan disebabkan oleh kemalasan, bukan disebabkan oleh boleh menyebabkan malu dan sebagainya kan, tetapi ialah ada satu penyakit yang wajar mendapatkan keadilan dan juga perhatian serta rawatan yang sewajarnya. Dan apabila mereka ini dirawat kan, mereka ini juga masih mampu lagi untuk bersama-sama dengan komuniti dan juga untuk sama-sama menyumbang
orang kepada masyarakat. Bukannya kita nak kata bahawa mereka pesakit mental, bahawa mereka memerlukan bantuan sepanjang masa. Tidak ya, mereka hanya perlukan bantuan semasa penyakit akut itu sahaja. Selepas mereka sembuh, mereka boleh pergi semula kepada komuniti dan menyumbang sebagai sebelumnya, sebagaimana sebelumnya. So itu saya rasa mesej yang kita semua kena faham. Betul. Dan doktor, kalau kita bercakap dalam konteks sekarang kan Fiza, mungkin seperti Syafiq dan ramai lagi selebriti-selebriti lain ataupun public figure lain yang pernah tampil ke hadapan cuba untuk bercakap dan menyuarakan tentang masalah mental dan juga kesedaran tentang masalah mental. Tetapi mungkin ada jangkaan masyarakat yang menganggap bahawa ini drama sahaja ataupun ini sesuatu yang dibuat-buat ataupun sekadar untuk mendapatkan perhatian. Mungkin ini juga yang akan membuatkan setengah orang untuk berasa takut, malu dan juga ragu-ragu sama ada untuk berkongsi dan bercakap tentang kesedaran mental ataupun tidak. Kalau Syafiq boleh kongsikan, pada saat dan ketika apabila dilanda zaman kegelapan orang kata ya, dilanda kemurungan dan sebagainya, apa perkara pertama yang Syafiq lakukan? Mungkin perkongsian Syafiq ini juga dapat membantu mereka di luar sana yang rasakan bahawa aku sedang berada dalam anxiety dan juga depresi, tetapi aku tak tahu bagaimana cara dan juga saluran yang tepat untuk aku suarakan pendapat aku dan mendapatkan bantuan. Syafiq boleh unmute? Okay, maafkan saya. Untuk kes saya, sebenarnya langsung tak menyedari bahawa saya berada dalam fasa itu. Perubahan-perubahan yang berlaku pada diri saya pun saya tak sedari, kecuali orang di sekeliling saya yang memerhatikan, yang menegur kenapa saya menjadi seperti itu dan seperti itu. Dan selepas itu baru saya sedar bahawa ada beberapa mungkin perbuatan yang saya buat yang itu adalah tanda-tanda sebenarnya. Tetapi saya tidak mahu confirmkan ataupun yakinkan diri bahawa ini adalah anxiety atau ini adalah depression dan sebagainya. Sehingga pada satu saat ada kejadian lah yang membuatkan saya, alhamdulillah, saya ada kenal dengan seorang rakan sahabat baik saya, doktor juga, yang perasan dan juga membuat analisa ke atas diri saya dan terus membawa saya ke hospital lah untuk mendapatkan rawatan. Jadi fasa saya berada dalam waktu kegelapan tu lama bukan 2 minggu, bukan sebulan, tetapi berbulan-bulan. Sehingga kan waktu tidur memang dah tak teratur, emosi saya memang selalu terganggu dan pula saya memang jenis orang yang macam perfectionist. So saya nak apa yang saya buat memang menjadi mengikut apa yang saya rancangkan. Contohnya kalau sesuatu perkara itu tidak menjadi seperti yang saya mahukan, dia akan memberikan saya kekecewaan. Walaupun sedikit, tapi sebenarnya bila saya ada depression tu, dia akan menjadi lebih dan lebih dan lebih. Dan membuatkan saya jadi tak malas nak jumpa orang, tak nak. Saya memang tak demut nak bekerja. Memang kalau saya berada di dalam creative line, jadi betul apa yang doktor cakapkan tadi, nak buat keputusan tu memang sangat susah. Keputusan bukan setakat untuk pakai pakaian harian, untuk makan ataupun untuk bertindak nak masuk kiri ke masuk kanan pun memang susah. Memang rasa jadi macam, saya boleh katakan macam bodoh-bodoh sikit macam tu. Jadi alhamdulillah saya dikelilingi oleh orang yang sedar, dan saya sendiri sebenarnya memang dari dulu memang sentiasa ambil tahu tentang orang yang mempunyai masalah mental. Sebab itu bagi saya orang kata apa, saya nak tahu macam mana cara untuk membantu. Jadi saya sendiri berada dalam situasi ini dan saya apabila saya sudah mendapatkan rawatan, beberapa bulan selepas saya mendapatkan rawatan, barulah saya membuat keputusan untuk berkongsi cerita dengan masyarakat dan juga membantu apa yang boleh melalui pengalaman saya. Saya kira ini bukan satu perkara yang mudah, Uyana. Apatah lagi bila kita tahu wujudnya perkara ini, tapi kita tak tahu bahawa perkara itu juga boleh berlaku pada diri kita. Betul. Kerana di awal ketika Syafiq mula-mula mengalami keadaan sebegini, kita ada beberapa kali juga hubungi Syafiq kan. Ketika itu Syafiq belum lagi bersedia untuk berkongsi perkara ini dengan masyarakat luar. Ini yang ada kaitannya seperti apa yang doktor kongsikan tadi. Kerana ini bukan perkara yang mudah. Ini perkara yang perlu
dari segi penerimaan. Syafiq juga mungkin berfikir ketika tu, kalau aku kongsikan cerita ni, adakah rakyat atau peminat boleh menerima keadaan diri selepas ini? Ini yang kita nak tahu juga, doktor. Orang kata setiap perkara ini berlaku pasti ada puncanya. Orang kata trigger point. Apa antara faktor-faktor yang menyumbang kepada keadaan seseorang itu boleh menjadi depresi ataupun anxiety? Apatah lagi dalam keadaan tempoh 2 tahun dan 3 tahun kebelakangan ini, dalam tempoh keadaan pandemik ini, macam-macam perkara yang berlaku yang kalau kita perasan sejak kebelakangan ini, sejak dalam tempoh pandemik ini, anxiety, kemurungan ini semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat kita, terutamanya golongan wanita. Silakan doktor. Okey. Soalan yang baik tu Fiza. Sebenarnya kalau kita ikutkan kepada WHO kan, WHO sendiri telah memberi, kita kata macam warning lah kepada masyarakat dunia bahawa semasa pandemik, terutama semasa awal pandemik dan semasa hujung pandemik sebagaimana kita berada sekarang ini, jumlah mereka yang akan mengalami simptom-simptom kesihatan mental yang merosot akan bertambah, ataupun mereka yang mempunyai diagnosa psikiatri memang akan bertambah disebabkan oleh keadaan pandemik itu sendiri. Okey, itu fakta yang pertama. Kalau kita nak bercakap dari segi punca kan, so pandemik itu adalah salah satu punca kepada berlakunya pertambahan daripada segi kesihatan mental. Tetapi okey, kalau kita nak bercakap dari segi punca, kita ada teori biopsychosocial. So maksudnya antara sebab-sebab yang pertama sekali ialah faktor biologi. So bila kita bercakap dari segi faktor biologi, kita bercakap tentang faktor genetik. Okey, so kalau katakan seseorang itu mempunyai seorang ibu atau ayah atau adik-beradik yang mempunyai diagnosa kemurungan ataupun anxiety, maka seseorang itu mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk mendapat kemurungan ataupun anxiety juga, ataupun mana-mana penyakit mental yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kadang dari segi faktor biologi, kadang-kadang ada setengah mendapat kemurungan disebabkan oleh mereka mempunyai penyakit thyroid. Okey, thyroid juga boleh menyebabkan penyakit kemurungan. Sebab tu kita tidak boleh nak sesuka hati mendiagnose penyakit kemurungan ataupun anxiety. Sebab kita kena rule out dulu kalau ada penyakit-penyakit perubatan lain yang sebenarnya kita boleh rawat, dan bila kita rawat maka simptom-simptom tersebut juga akan hilang. Lepas tu begitu juga dengan faktor COVID lah kan. COVID-19 ni pun termasuklah juga dalam long COVID syndrome kan. Long COVID syndrome. So itu pula itu juga boleh dikatakan sebagai salah satu faktor biologi. Yang kedua ialah faktor psikososial. So bila kita bercakap tentang psikososial, sekarang ini di klinik saya memang banyak sangat berjumpa dengan para pesakit yang mempunyai trauma semasa mereka kecil. Tidak kiralah sama ada pernah di abuse ataupun didera. Didera bukan sahaja dari segi fizikal tetapi dari segi mental, dari segi seksual malahan. Kan mungkin bukan rogol tapi gejala-gejala cabul. Okey, so sebenarnya apabila kanak-kanak ini mengalami suasana trauma ataupun situasi yang sangat trauma pada waktu kecil dan ianya tidak diaddress pada masa tersebut, maka trauma ini akan dibawa sehingga dewasa. Dan apabila ada kejadian-kejadian lain sebagai contoh financial difficulties kan, mungkin kehilangan pekerjaan semasa pandemik, mungkin berlaku macam putus tunang ataupun perceraian, mungkin disebabkan oleh stres di tempat kerja kan, dan juga macam yang Fiza ke ataupun Yuaina terangkan di awal tadi, wanita kan, wanita itu sendiri sebenarnya mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kemurungan dan anxiety kerana satu faktor hormon, dan yang kedua ialah kerana wanita itu memakai pelbagai topi dalam kehidupan mereka kan, terutamanya bukan sahaja wanita yang berkerjaya, ibu dan sebagainya, malahan suri rumah juga ada yang mengalami kemurungan dan juga depresi. So itu adalah antara punca-punca kenapa seseorang itu boleh mendapat kemurungan kan. Dan akhir-akhir ini kita makin kajian saintifik telah mendapati bahawa faktor spiritual dan juga faktor religiosity, bukan pasal lemah iman ya, tetapi dari segi bagaimana kita punya pengharapan kita, pandangan kita kepada kepada Allah sebagai seorang Islam ataupun kepada Tuhan kan, percaya bahawa hidup kita ini dikawal oleh suatu kuasa yang lebih tinggi, itu juga kadang-kadang boleh mempengaruhi ataupun menjadi punca kepada kemurungan dan juga anxiety.
perlu diingat itu hanyalah punca-punca. Dia tidak memerlukan satu ataupun dua, kebanyakan masa ialah combination ataupun kombinasi punca-punca ini dan pada kebanyakan masa ada juga mereka yang menderita kemurungan ataupun anxiety walaupun mereka tidak mempunyai faktor-faktor tersebut. Okey. So itu saya rasa benda yang masyarakat Betul. fahamlah. Ya, Dr. Syafiq, kita dah bercakap banyak tentang anxiety dan depression, apa yang ditaktifkan dan faktor, simptom dan sebagainya. Tetapi saya kira di hujung perbincangan kita ni, saya kira sangat-sangat wajar untuk kita bercakap tentang rawatan. Apa sebenarnya yang boleh mereka yang sedang menghadapi anxiety dan depresi ini lakukan untuk membaik pulih diri mereka? Sebelum kita bertanya kepada doktor, secara ringkas secara ringkas mungkin Syafiq sendiri boleh berkongsi dengan penonton kita semua. Silakan. Okey, saya nak ingatkan kepada keluarga, orang sekeliling, sesiapa sahaja yang anda rasa mungkin ada simptom-simptom anxiety, mungkin diri dia sendiri tidak menyedari mereka dia adalah pesakit. Jadi kita harus cepat-cepat bantu dia, bawa dia untuk mendapatkan rawatan secepat mungkin. Di hospital kerajaan pun ada, di hospital swasta pun ada. Jangan risau, ada NGO, ada ramai lagi orang yang badan-badan di luar sana yang ingin membantu dan juga tahu cara yang betul untuk membantu orang yang menghadapi ataupun mengalami anxiety dan juga depresi ni. Jadi mungkin sedikitlah saya nak cakap, nak merawat tu bukan ambil masa yang sekejap. Dia ambil masa yang sangat panjang. Saya dah 2 tahun dirawat tapi masih lagi ada simptom gangguan waktu tidur, mimpi dan sebagainya, anxiety yang orang kata nervous yang berlebih-lebihan masih ada, tetapi sesiapa yang sudah dirawat itu mungkin dia lebih tahu cara untuk mengawal dirinya. Okey, baiklah. Tolong cepat-cepat dapat rawat. Saya kira apa yang dikongsikan oleh Syafiq itu tadi juga sebenarnya merumuskan dari segi perbincangan kita ini tadi, bahawa kalau anda ada simptom-simptom tersebut ataupun insan-insan yang paling dekat dengan kita nampak ada sebarang perubahan pada insan-insan yang kita kenali ini, apa kata kita rujuk kepada mereka yang lebih pakar, doktor khususnya. Betul doktor ya? Kita rujuk kepada mereka yang lebih pakar. Okey, jangan rujuk pada doktor Google tapi kita rujuk kepada doktor yang bertauliah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurul Nadia, pakar psikiatri dan kesihatan mental KKM, dan juga Syafiq yang sudi bersama dengan kita hari ini. Doktor berkongsi pelbagai informasi yang berguna, begitu juga Syafiq berkongsi pandangan, pendapat dan juga pengalaman. Banyak nak kita kongsikan, tapi masa begitu kesuntukan. Dan terima kasih sekali lagi kepada tetamu-tetamu kita, dan kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Ikhwan Alif dengan lagu barunya. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Nafsu digoda bila-bila saja iklan menular. Jiwa kacau, sesau, mau belanja. Asyik dikecam, mina-mina mulut lantang membawang. Duit aku, kamu diam je. Dunia ini bukanlah kekal, biar aku nikmatinya. Hidup ini semua wow, cantik dari barang kau. Jangan iri hati kau, nanti kau yang terpukau. Kanan kiri semua wow, datang dorong pastu jauh. Dengki selalu rugi kau, pandang aku terus wow. Pecah belang rupa-rupanya kau tikam belakang. Ramah mata, harta, duit semata. Dunia ini bukanlah kekal, biar aku nikmatinya. Hidup ini semua wow, cantik dari barang kau. Jangan iri hati kau, nanti kau yang terpukau. Kanan kiri semua wow, datang dorong pastu jauh. Dengki selalu rugi kau, pandang aku terus wow. Hello. Jealousy, your rasa green. Guessing, you know what I mean. Apa jua kata kau lontarkan, tetap ku terus terhadapkan. Oh wow. Itu ini semua
wow ke tidak penonton-penonton? Itu dia bagi anda peminat siri drama Cinta Amnesia yang mengikuti perkembangan drama tersebut. Dah mesti dah biasa dah dengar lagu wow ni kan daripada Ikhwan Alif yang merupakan runut bunyi untuk siri tersebut. Terima kasih sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Terima kasih menjemput saya juga. Okey, memang wow ya lagu tu dengar tu bersemangat. Tadi sedih sikit, sekarang dah semangat dah rasa. Okey, terus kongsikanlah apa yang nak cuba disampaikan menerusi lagu ni sebenarnya. Okey, berdasarkan tajuknya pun memang wow kan tajuk dia. Jadi wow ni dia nak menyampaikan message dalam bentuk nasihat dalam bentuk yang catchy, sound yang moden. Jadi wow ni dia nak sampaikan kepada masyarakat di luar sana, jika kita melihat seseorang itu berjaya ataupun mempunyai kejayaan, harta dan sebagainya, jangan iri hati dengan seseorang itulah. Itu kejayaan dia, itu apa yang dia patut dapat. Sebab tu saya tengok tadi baik-baik liriknya semua wow. Iri hati terus caw. Macam tu kan. Boleh kongsikan tak siapa sebenarnya insan-insan hebat di sebalik naskah ataupun lagu wow ni? Okey. Untuk karya wow ni dihasilkan oleh Iki, Firdaus Rahmat dan juga John. Okey, jadi bila saya dapat tawaran ni pun untuk menyanyikan lagu ni, lagi-lagi pula OST untuk TV3 Cinta Amnesia, saya pun dengar je demo dia, saya dah rasa macam wow lagu ni. So saya nak buat. Ya. Okey. Alif, mungkin ramai yang tahulah kan memang daripada masuk sesuatu pertandingan kemudian orang kata macam tenggelam timbul jugalah kan. Jadi apa yang membuatkan memang terfikir untuk menerima lagu ni tadi disebabkan oleh dia OST lagunya pun memang wow untuk kembali aktif dalam industri? Okey, saya sebelum ni saya masih ada juga dapat tawaran lagu-lagu dan sebagainya. Tapi untuk this time saya rasa saya nak buat sebab dia orang kata kalau first single saya pun berentak yang seperti ini. Jadi untuk second single pun saya nak mengekalkan genre yang macam ni. Dan bila saya dapat tawaran untuk lagu ni pun saya memang saya nak buat lah. Okey, mungkin boleh kongsikan juga lah kepada penonton-penonton dari segi rangka promosinya kan. Selain berkongsi lagu ni di media sosial dan juga di TV, apa antara perancangan-perancangan yang dilakukan untuk bagi peminat-peminat anda lah khususnya kan untuk terus suka dan dengar lagu ni? Okey, untuk lagu ni sekarang kita baru keluarkan dia punya lirik video. Jadi di masa tak lama lagi kita akan keluarkan MV pula. Okey. Dan MV tu perlulah seiring dengan tajuknya wow. Jadi untuk muzik lirik video ni kalau kita tengok dia bermain dengan konsep yang siluet. Kita tak tunjuk black and white kan? kan? Kita tak tunjuk muka, kita tak tunjuk apa-apa sangatlah. So untuk MV mungkin kita akan buat satu benda yang lain sikit, which is kita ada dance step. Kita reveal muka macam itulah. Okey. Kalau ada dance step tu memang cukup menarik lah. Jadi orang pun ramai lah boleh buat kat TikTok dan sebagainya. Betul. Kan. TikTok challenge. Dalam keadaan tempoh pandemik ni mungkin boleh kongsikanlah juga apa cabaran-cabaran yang terpaksa dilalui, apatah lagi dalam industri seni ni yang terpaksa anda lakui. Okey. Saya lah. Personally saya lah. Okey, kalau untuk saya sendiri memang kita pun tak nafikan memang semua terkesan, semua pihak terkesan. Jadi macam untuk saya mengambil inisiatif lain lah, iaitu saya pergi ke, kalau kita tak boleh menyanyi di pentas, kita menyanyi di banyak platform yang boleh ada sekarang walaupun di rumah saja. Itu memang wow. Yes. Jadi bila pada ketika itu memang saya menyanyi di rumah saja, menghibur orang dekat rumah saja. In the same time kita bekerja lah sebenarnya. Kita dapat income daripada situlah. Ini yang paling menarik sekali. Apa yang boleh kita lakukan kan dalam keadaan-keadaan sebegini memang sangat-sangat wow. Dan penonton-penonton pun memang dah wow sekarang ni. Jadi mereka pun nak wow lagi, nak tahulah bagaimana sebenarnya nak mengikuti perkembangan terkini di media sosial. Sebab mungkin ada yang baru perasan hari ini kan nak follow Instagram, nak follow channel YouTube dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan. Okey, bagi mereka yang nak follow Ikhwan ataupun nak lebih mengenali Ikhwan dengan lebih dekat, boleh pergi follow Ikhwan dekat IG iqwan.alif, Ikhwan Alif. Jadi apa-apa update, apa-apa cover ke apa, Ikhwan akan interact dekat sana lah. Ya. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak itu ucapkan kepada Ikhwan Alif. Terima kasih banyak-banyak. Atas perkongsian pada hari ini. Terus tonton dan dengarkan lagu wow ini. Kita nak berehat seketika, terus wow bersama kami di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran untuk siaran 3 hari bulan 3 tahun 2022. Betul kan? Cantiknya. 3-3, 2-2. Cantik kan? Dan kita nak harapkan jugalah daripada sedikit sebanyak perkongsian yang dikongsikan tadi bersama dengan tetamu-tetamu kita, dapatlah kita guna pakai yang dapat kita jadikan manfaat berguna lah. Kalau ada perkara-perkara yang bagus itu, sama-sama kita boleh guna pakai dalam kehidupan kita. Betul. Dan diharapkan kita semua juga tidak terlalu cepat untuk melewati
label, memberikan pandangan yang negatif terhadap orang lain sebab kita tak akan tahu apa yang sedang dilalui oleh seseorang itu. Setiap daripada kita ada ujian, ada cabaran yang tersendiri. Lebih baik kalau kita menjadi insan yang lebih baik untuk diri kita dan juga orang di sekeliling kita. Betul tu. Cakap dengan cabaran dan juga ujian, ada juga dalam kalangan mereka yang dah pun mendirikan rumah tangga, ada yang melalui cabaran dan ujian terpaksa berjauhan dengan pasangan. Jadi esok kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang perkongsian mereka yang terpaksa berjauhan bersama pasangan mereka di dalam hikayat perkahwinan. Bersama saya dan juga Abang Long kita, Fahlin Ahmad. Jangan lupa temu janji kita esok pukul 12.30 hari pastinya di TV3. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Jaga diri tau. Di zaman moden masih kekalkan adanya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya.